Bagi modul procurement, di sini apa yang anda akan buat adalah situasi di mana anda ingin membeli barang daripada anda punya supplier. Di sini dia adalah berlawanan lah daripada dalam CRM, yang mana dalam CRM kita dengan customer. So untuk procurement pula, bagi modul procurement, di sini kita berurusan dengan kita punya supplier. So bila kita dengan supplier kita akan isukan purchase order, and then kita akan dapat invoice, dan juga kita akan dapat receive delivery invoice daripada kita punya supplier. So untuk menggunakan modul procurement, macam biasa kita akan pergi ke bahagian configuration dia dahulu. So di sini sama ada anda nak go through ke button procurement modul onboarding boleh, ataupun anda nak terus pergi ke bahagian button-button yang ada di sini. Contohnya kalau anda tekan button settings first kali, so di sini adalah anda nak tetapkan term dan juga remark yang default, yang di mana term dan remark yang ini akan digunakan pakai oleh setiap PO yang anda isukan lah. Dan begitu juga dengan receive DO. So di sini anda akan tekan button yes ataupun no. So kalau anda tekan yes, mana-mana DO yang anda receive dia akan terus auto createkan sekali di dalam CRM. So kalau rasa DO yang anda receive nak asingkan daripada DO yang dalam CRM, so anda buat je no di sini. So mana DO yang receive adalah DO di dalam procurement, DO yang anda isukan adalah di dalam CRM tadi. So seterusnya just tekan je button save. Okay, then kita akan pergi ke bahagian approval pula. So dekat approval, kalau anda rasa anda perlu buatkan approval untuk staff anda boleh buat. Kalau anda rasa anda tak perlu ada approval untuk staff anda, tak perlu buat pun tak apa. Sebab apa? Sebab sebagai admin, anda boleh bypass lah semua ni. Kiranya kalau sebagai admin ada approval ke, anda bukan approval ke, anda boleh approve ataupun reject untuk staff anda. Okay, kalau anda assignkan approval, macam biasa, anda akan pergi ke bahagian settings ini dahulu. So, okay, kalau anda nak mau setupkan anda punya approval, macam biasa anda akan pergi ke bahagian button approval ini. So daripada sini anda akan settingkan sama ada purchase application approval ataupun purchase order approval di button ini. Contohnya kalau saya nak settingkan purchase application approval, saya akan tekan ini, and then saya akan tekan configure approval group. So di sini macam yang anda nampak sini, kalau daripada saya punya sistem, saya dah tetapkan ada dua group. Maknanya group pertama kosong hingga 5000, group yang kedua pula adalah 5000 dan ke atas. So kalau ikut ni pun ikut company tuan dan puan lah. Kalau rasanya mungkin ada yang lebih daripada 2 group, ada yang maybe ada lebih daripada 10 group contohnya. Contohnya kalau staff anda beli barang bawah 5000 tu, mungkin ada orang lain yang akan approvekan. Lebih daripada 5000 mungkin akan ada orang lain yang akan approvekan. So macam itulah konsep dia. So kalau anda nak set up untuk group yang macam ni, anda tekan button add ni. And then untuk first group biasanya anda akan buat have from zero ni, maknanya tak ada minimum price. So dia kira first group lah, kira dia akan start pada kosong. Dan maximum price mesti ada lah, mesti kita akan letak. Contohnya kalau pembelian 5000 dan ke bawah, staff A akan approvekan. So kita tekan save. Okay, dah ada group yang ni, so kita tekan save lah. And then mungkin anda nak tambah satu lagi group. So di sini bawa anda akan tetapkan di sini has minimum price 5000.1 sen and then has maximum price. So kalau anda tick di bahagian ini, dia akan kira to infinity. Kalau tak tick lah. So pastikan jangan tick kalau anda nak buat to infinity di sini So tekan je button save. Alright, so nanti dia akan jadi dua group macam ni. From 0 to 5000, 5000 to infinity terus. Okay, itu untuk approval bagi purchase application. Okay, then untuk setup anda punya staff yang submit purchase application, so anda pilih lah di sini. Contohnya untuk staff yang bernama Afiq ni, saya tekan configure approval. And then saya akan pilih add approval. First saya akan pilih group yang mana. Contohnya kalau dia nak beli barang yang bawah 5000, okay, saya pilih group yang ni. Approval level 1, and then saya pilih lah nama staff tersebut. Cik Aziz. Kita tekan create. Dan letak satu lagi approval 5000 dan ke atas, level 1 juga, and then mungkin letak orang lain. So macam ni lah cara dia. Mungkin kalau group yang bawah 5000 ni, Cik Aziz yang akan approvekan. Lebih daripada 5000, Firdaus akan approvekan. Itulah konsep dia. Okay, now kita go ke purchase order pula. So untuk purchase order pula, approval pun sama macam setiap modul yang kita set up bagi approval. Anda hanya tekan ke button configure approval. So tekan add approval. So di sini anda akan letak level dan letak siapakah staff yang akan approvekan sebagai approval. Tekan di button create. Alright, so sama, itulah saja anda akan buat. Okay, dan seterusnya anda akan tekan button reference number. So dekat reference number ni anda nak ubah reference number yang sedia ada. Contohnya anda nak ubah format dia, nak letak bulan contohnya. So ambil di bawah ni, copy,
So letak man di sini. So anda akan nampak ini dia akan display seperti ini. Ini nak tukar format dia. And then begitu juga dengan choose your template. So di sini adalah template-template yang mana anda akan pilih kalau anda nak download dalam bentuk PDF. So template-template tu kami dah sediakan. So sama ada nak tukar daripada sini ataupun nak tukar daripada global configuration pun boleh. And then last sekali, setting yang terakhir adalah dekat purchase application type. So untuk purchase application type ni adalah kalau user tu dia beli barang adalah mungkin jenis-jenis pembelian tu dia jenis-jenis apa. Mungkin berbeza company, berbeza lah istilah yang dipanggil tu. Mungkin anda boleh letak pembelian tu jenis event, jenis project dan sebagainya. So untuk tambah tu anda hanya tekan button add. And then letak type dia, contohnya untuk pembelian tu mungkin dia nak beli bagi project. Okay, and then di sini minimum number of quotation required. So di sini adalah di mana anda nak set up. Kalau anda letak 1 di sini, maknanya user tersebut perlu submit quotation at least 1, barulah dia boleh submit kepada pihak admin. Kalau anda letak kosong, maknanya dia tak perlu submit apa-apa quotation boleh. Kalau dia submit pun boleh. Lebih fleksibel. So saya letak kosong saja dan saya tekan je button save. Alright, so itulah sahaja bagi purchase application type. Setting awal yang perlu dibuat sebelum kita akan go ke purchase submit purchase application di sini. Okay, untuk submit purchase application anda boleh tekan button yang submit di sini bagi personal ataupun submit bagi overall di sini. Beza dia kalau yang untuk personal ni anda submit untuk diri anda sendiri, pemegang account ni. Kalau anda tekan button overall, anda sebagai admin boleh submitkan untuk staff-staff anda yang mungkin dia bukan pengguna OC kan, Office Central. So anda boleh tekan add new di sini. Contoh kalau saya nak submit untuk diri saya, sebab saya pemegang account ni, saya akan tekan button submit as personal di sini Tekan je submit. Right, so di sini lah apa yang anda kena buat macam staff tu nak submit purchase application, yang di mana daripada purchase application ni pihak admin akan confirmkan, dia dah berconfirm sama ada apa yang dia nak beli ni lulus ataupun tidak. So apa yang dia kena buat, dia akan letak phone number. Okay, so ni kalau dia nak edit, dia boleh edit lah. Kalau nanti bila dia save, dia tak boleh nak edit balik. So kiranya kalau first anda nak buat purchase application ni, anda boleh edit dia punya phone number. So date required to start adalah agak-agak bilakah tarikh yang di mana anda perlu menggunakan barang tersebut. Kalau anda buat project, so bilakah project to start, kita buat 30. So date required to complete. So ni kalau anda buat event, anda tahulah mungkin kalau event tu ambil masa 3 hari. So anda dah set kat sini 3 hari lah. Okay, 2 hari bulan baru dah habis. So kalau yang project tu bukan anda tak pasti bila kan, so just delete je. So ini pun optional. Kalau anda ada kalau anda tak ada tarikh tertentu dia habis, so tak perlu letak lah. Begitu juga dengan project. So kalau ini adalah bawah project tertentu, anda pilih je salah satu. Contoh yang ini saya pilih subject project. Type dia saya pilihlah project yang saya tambah tadi. Description. So saya boleh letak pembangunan. Site visit date and time, saya letak je tarikh. So di sini bermaksud site visit date and time ni adalah di mana kalau kita nak beli barang tersebut, biasanya kita akan melawat dahulu tempat yang kita nak beli barang tu, mungkin dekat Giant contohnya. So kita letaklah kat sini bila bila kita melawat tempat tersebut. Contohnya saya lawat ni 19 bulan semalam. Giant contohnya. So apa yang saya beli tu adalah sama ada saya nak access daripada custom product. Macam kalau barang tu saya dah isi dalam CRM punya price book, dia akan keluar daripada sini. So ni tak sesuai lah kalau untuk event. Biasanya kalau untuk event tu barang-barang tu adalah barang-barang yang bukan kita punya, kita beli sebagai untuk event kan. So kat situ biasanya kita akan isi manually je daripada sini. Contohnya kod barang tersebut, ini pun berdasarkan receipt ataupun berdasarkan quotation lah kita dapat. So ini saja. Dan kota ini kita nak kotak lah. Berapa kotak? Kita beli 2 kotak.
Satu kotak berharga RM25. Alright, so itu sahaja dalam purchase application. Seterusnya dia akan tekan button save. Okay, so bila dia save tu macam biasalah, approver akan approvekan. So cuma sebelum dia submit kepada pihak pengurusan tu, dia perlu finalizekan dahulu. So maknanya kat sini kalau ada perubahan, dia masih lagi boleh edit. So tak ada perubahan, dia just tekan button finalize. So bila dia finalize tu, dia akan pergi ke bahagian approver. So approver akan check betul ke produk yang dia nak beli ni. So sama ada dia nak approve ataupun reject. So kalau dia approve, dia akan tekan button ni. Kalau sebagai admin, anda boleh approve dari sini lah. Release, dia approve. So, alright, so boleh approve. So anda akan perasan sebagai admin pula. So kalau dia dah approve, admin akan issuekan PO lah. PO ni dia akan issuekan kepada vendor. So dia untuk generate PO, macam dalam CRM tadi kita tekan button generate sahaja. So di sini pun sama, kita hanya tekan button generate juga. So untuk generate PO, daripada view list untuk purchase application ni anda akan nampak generate PO. Tekan generate PO, maknanya di sini dia akan return balik. Maknanya kalau maklumat daripada PA tadi, dia akan keluarkan balik. So nampak produk-produk tu dah dia akan kekalkan. So apa yang anda perlu masukkan adalah detail yang baru lah. Macam quotation punya phone number. So ni quotation yang dah receive daripada vendor. Audit acceptance. Okay, so bawah projek mana. Okay, tak ada perubahan. Required rate bila kita perlukan, date due, performance security kalau ada, kalau ada dah boleh pilih salah satu di sini sama ada extension, insurance bank. Kalau tak ada dah pilih non sahaja. Sheet VR apa, kat FOP port. So sheet VR ni mungkin kalau pos laju ke, JNT ke, FOP port kalau untuk barang-barang yang import. So seterusnya di sini baru kita masukkan vendor information. So record vendor tu kita dah masukkan dalam record CRM. Kita search sahaja. Contohnya ini. Tak apa, kita ambil yang lain lah. Okay, kita letak mobile. Okay, then kalau ada alamat pasal kita punya vendor tu, dia akan keluar dari sini. So katalah kalau dalam kita punya CRM tu kita dah siap-siap dah alamat semua. So dia akan terus automatic capture di sini. Contohnya saya search satu, ada tak? Macam ni, tengok. Kalau kita dah isi alamat siap dalam CRM, dia akan terus keluar detail tersebut. And then billing information dan juga shipping information adalah maklumat bagi pihak kita lah. So kalau yang shipping ni, barang ni dia ship ke mana. So mungkin bawah nama Cik Aziz. Dan billing pula adalah siapa yang bayar. Okay, kalau yang bayar tu pun sama, nama yang sama. So ambil saja. Alright, so tak ada perubahan di sini. Kalau ada attachment anda boleh masukkan sebagai untuk PO. So tak ada perubahan, tak ada apa-apa lagi nak tambah. So just tekan je button save. Alright, so once dah save, macam biasa pihak approver perlu approvekan lah. Cuma apa yang anda perlu buat, perlu finalizekan dahulu. So bila finalize tu, kiranya kalau anda assign kat approver, dia perlu ada approve. Kalau anda tak assign kat mana approver, once dah finalize, dia akan terus approve. So dari sini anda bolehlah generate receive invoice dan juga generate receive DO. So katalah kalau nak receive invoice dahulu, just tekan generate receive invoice. Kalau yang receive DO dahulu, anda boleh receive DO dahulu dari sini. Kalau yang dua-dua dapat, okay, buatlah salah satu yang mana anda nak. Contohnya kalau generate receive invoice, so kiranya dapat invoice dahulu. Okay, so biasanya kat sini kalau anda dapat invoice dahulu, barang tu dah dapat pada anda lah. So mungkin kita akan buat DO dahululah di sini. Generate receive DO. Okay, dan anda akan tekan reference number. So reference number ni adalah reference number DO yang anda dapat. Contohnya bawah location tertentu. Okay, bawah location saya sekarang lah barang tersebut dapat. So dapat 2 barang. So siap, saya tekan je button save. Alright, so now saya go back ke purchase order view list. So apa-apa anda akan tekan button di sini sahaja. So di sini anda boleh monitor lah. So delivery status dah pun dapat deliver. So now payment status masih lagi pending. So anda nak update payment tu sebagai paid macam di bawah ni. So anda perlu generate receive invoice.
So dapat barang tersebut ni, and then ini adalah invoice yang anda dapat daripada customer, daripada vendor. Okay, so siap, tekan je button save. So di sini kalau anda tekan view list bagi purchase order, anda akan nampak masih lagi status pending. Sebab apa? Sebab tadi baru je kita dapat invoice, kita tak bayar lagi. So cuba pergi ke bahagian ni, receive invoice view list. So anda akan nampak payment status masih lagi unpaid. Invoice yang tadilah kita dapat tadi. So kita belum finalizekan, tak ada apa perubahan dalam invoice tersebut. So dan kita tekan detail di sini. So, di sini barulah kita akan update payment status. So tekan button update payment status. So payment dah ada bayar RM50. So masukkanlah receipt tu yang kita bayar. So mungkin kita bayar dalam untuk PV kan. Okay. Dan tekan je button mark as paid. Siap, itu saja. So kalau anda perasan di sini ada pay with payment voucher. So ini ada integration dalam finance lah. So kalau dalam finance tu kita ada keluarkan PV. So katalah kalau anda nak isukan bayaran daripada PV yang tadi tu, anda boleh pilih tekan button ini saja, pay with payment voucher. So okay, so now kalau kita dah isukan bayaran, contoh ini dah pay, so anda tekan purchase order view list. So di sini anda akan nampak status payment dah jadi paid, and then barang pun dah dapat sebagai deliver. So itulah sahaja step-step yang anda perlu tahu bagi modul procurement ini. So kalau anda nak download dalam PDF report yang sedia ada, anda boleh tekan PDF di sini, ataupun report semua purchase order yang anda dah isukan, anda boleh download dari sini. Begitu juga yang receive invoice di sini. Yang receive DO, anda boleh nampak list dia daripada sini. Okay, itu saja dalam procurement.